Assalamualaikum. Takrifan agama. Pertama, hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Yang kedua, hubungan yang suci. Yang ketiga, sistem keyakinan yang dianuti dan diamalkan. Yang keempat adalah adanya konsep hidup selepas mati. Dan untuk yang kedua iaitu mengapakah manusia beragama. Yang pertama adalah keperluan asasi kepada manusia. Yang kedua, dianggap sebagai warisan kebudayaan. Yang ketiga, atas faktor keselamatan. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, mengukuhkan ikatan persaudaraan. Tempat ibadat atau rumah ibadat ialah suatu institusi atau lokasi di mana sekumpulan orang iaitu jemaah datang untuk bersembahyang atau melakukan kegiatan keagamaan lain. Bentuk dan fungsi seni bina keagamaan telah berkembang selama ribuan tahun dari segi perubahan kepercayaan dan gaya seni bina. Jenis rumah ibadat antaranya ialah masjid, gereja, tokong dan kuil. Fungsi masjid yang pertama ialah sebagai tempat beribadat bagi orang Islam seperti solat sunat hari raya, solat berjemaah, solat tarawih dan juga solat-solat lain. Dari segi bahasa, masjid bermaksud tempat bersujud. Manakala dari segi mendalam, masjid ialah bangunan yang dikhususkan untuk berkumpul bagi menunaikan solat secara berjemaah. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk pungutan dan pembayaran zakat. Sebagai orang Islam, kita wajib menunaikan kewajipan untuk mengeluarkan zakat bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Masjid berfungsi sebagai tempat menimbul ilmu pengetahuan. Dari zaman Rasulullah lagi, masjid digunakan untuk menyebarkan dakwah. Seperti hari ini, masjid juga digunakan untuk menyebarkan dakwah di mana kita dapat melihat berbagai ceramah-ceramah yang diadakan di masjid. Seterusnya adalah fungsi gereja. Gereja berfungsi untuk memberikan pelayanan seperti mendoakan, beramal, kegiatan sosial dan sebagainya. Yang kedua, gereja berfungsi sebagai tempat untuk memberikan keluarga. Kerana dalam lingkup gereja bagi umat yang aktif, mereka akan mendapatkan ikatan-ikatan persaudaraan sesama mereka. Dan yang ketiga, gereja merubah cara pandang umat dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, gereja berfungsi tidak hanya menyebarkan firman Tuhan, tetapi ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemudian, terdapat 4 fungsi kuil. Yang pertama adalah sebagai pusat ilmu agama dan kerohanian Hindu. Kuil menawarkan kelas dan program ceramah keagamaan setiap minggu kepada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Di samping itu, kemudahan perpustakaan dan bilik bacaan juga disediakan. Yang kedua adalah sebagai pusat kebudayaan Hindu. Antara program yang dianjurkan kuil ialah kelas vokal, tarian klasik, senaman yoga, silambam dan permainan tradisional masyarakat India. Fungsi kuil yang ketiga adalah menyediakan khidmat pemujaan dan yang terakhir sekali adalah sebagai pusat khidmat masyarakat. Kuil menawarkan beasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar yang layak. Kuil juga mengambil berat tentang kebajikan pesakit dan warga tua Hindu di kawasan sekitar. Fungsi tokong. Tokong Buddha berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama dan aktiviti budaya. Selain itu, tokong Buddha berfungsi sebagai tempat penyembahan dan menderma. Seterusnya, tokong Buddha berfungsi sebagai tempat mengendalikan kelas Buddhism dan meditasi. Dan terakhir sekali, tokong Buddha berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan aktiviti sosial dan kebajikan. Seterusnya, tokong Cina. Tokong Cina merupakan tempat untuk upacara penyembahan termasuk upacara istiadat. Dan terakhir sekali, tokong Cina berfungsi sebagai tempat penyatuan masyarakat Cina. Kepentingan dalam memahami adab ketika berada di rumah ibadat. Seperti yang kita sedia maklum, semasa berada di rumah ibadat, kita perlu menjaga adab dan tingkah laku. Pertama sekali, kita akan dapat menghormati tempat ibadat bagi mencerminkan akhlak yang terpuji. Kedua, dapat meningkatkan hubungan silaturahim dan persahabatan antara kita dengan penganut agama lain. Ketiga, dapat menghormati hak kebebasan beragama yang termaktub dalam perlembagaan. Keempat, dapat mengelakkan berlakunya perpecahan kaum. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keimanan dalam diri kita sendiri. Isu berkaitan rumah ibadat. Jadi saya ambil satu contoh iaitu Rusuhan Kuil Seri Maha Maniman. Rusuhan ini berlaku selama 2 hari iaitu 26 hingga 27 November 2018. Rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham antara pihak kuil dan juga pihak pemaju iaitu One City Development Center Berhad.
Pada hari kejadian, 4 buah MPV polis telah dikejarkan di tempat kejadian tetapi dihalang masuk oleh sekumpulan lelaki India. Kekacauan tersebut juga telah menyebabkan beberapa kenderaan dibakar dan juga pejabat pemaju dipecahkan. Oleh itu, pasukan bomba telah dikejarkan di tempat kejadian untuk mengawal kebakaran. Malah, ia juga menyaksikan seorang anggota bomba iaitu Muhammad Adib disahkan meninggal dunia selepas 2 minggu bertaruh nyawa akibat dipukul pada kejadian tersebut. Terdapat beberapa kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ia menyediakan satu asas yang kukuh untuk menghadapi situasi yang sentiasa berubah. Dan yang kedua, ia juga menyediakan identiti untuk penganut-penganutnya. Dan yang ketiga, ia meletakkan maklumat kumpulan pada tahap yang lebih tinggi dibandingkan dengan maklumat individu. Dan yang terakhir, ia juga dapat meringankan beban emosi seseorang individu apabila mereka berhadapan dengan sesuatu situasi. Kesimpulannya, rumah ibadat dianggap suci dan dijadikan tempat berkumpul oleh para penganut. Oleh itu, ia dapat mengeratkan ukhuwah antara satu sama lain. Yang kedua, Malaysia memberikan kebebasan mengamalkan upacara keagamaan masing-masing. Oleh itu, ia dapat membuang sikap prejudis terhadap agama lain dan menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, marilah kita mendekatkan diri dengan rumah ibadat untuk mencapai keseimbangan hidup. Hal ini kerana melakukan aktiviti di rumah ibadat dapat memberikan banyak manfaat kepada penganutnya. Pemergian seorang wira merah yang dirasai seluruh negara, Muhammad Adib Muhammad Kasim berkorban nyawa demi berkhidmat untuk negara. Perjalanan terakhir Muhammad Adib itu tadi pastinya menjentik hati kita. Betapa kerakusan nilai manusiawi meragut keluhuran hati pejuang sejati. Jenazah Muhammad Adib selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid As-Sa'dah, Kampung Tebengau, Kuala Kedah selepas hampir 3 minggu bertarung nyawa akibat dibelasah sekumpulan perusuh dalam kejadian rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman di Sivil Subang Jaya, Selangor pada 27 November lalu. Tanggal 27 November menyaksikan kes berkaitan tapak Kuil Sri Mahamariaman Sivil Subang Jaya mencapai kemuncak apabila kumpulan besar individu berkumpul di sekitar kuil. Susulan peristiwa itu, kekicauan telah berlaku dan kumpulan perusuh telah bertindak membakar sejumlah kenderaan dan merosakkan harta benda. Pasukan bomba dan penyelamat Malaysia yang bergegas ke lokasi untuk memadamkan kebakaran telah diserang oleh perusuh. Mereka membelasah Muhammad Adib sehingga parah dan dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Keesokan harinya, setelah perbincangan bersama 4 pakar perubatan dibuat, Muhammad Adib dipindahkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan lanjut. Setelah beberapa hari terlantar di IJN, beliau menghembuskan nafas terakhir pada jam 9.41 malam semalam. Susulan kejadian berkenaan, Polis Diraja Malaysia telah menangkap lebih 100 individu termasuk 4 individu yang disyaki membelasah Muhammad Adib, namun mereka telah dibebaskan dengan jaminan.